أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه وأهل ملته ومن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ثم أما بعد. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam yang ke-6 daripada bulan Jumadil akhir 1436 Hijrah. Allah masih lagi menjangkan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini dilimpah dengan barakah inayah daripadanya insya-Allah. Baik. Ya, ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebelum kita nak sambung pengajian kitab kita pada malam ini, saya nak bawa pada ibu sekalian, kita nak bercerita sikit berkaitan dengan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 3 Abdul. No? Cerita tentang perihal Rasulullah ataupun sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam satu majlis bersama dengan 3 Abdul. Abdul Wahab, Abdul Wahib, Abdul Wahub. Baik. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengajar dalam satu majlis, mengajar para ashabi Rasul, mengajar para sahabat, tiba-tiba datang dalam majlis tersebut 3 laki-laki. Mari kepada Rasulullah tu 3 orang lelaki. Laki-laki yang pertama, bila dia tengok baginda tengah mengajar, dia terus patah balik. Dia tengok baginda duduk mengajar, majlis ilmu tengah berjalan tu, dia patah balik. Maksudnya dia pusing, patah balik. 2 laki-laki yang berbaki tu, yang belen tu, mereka dua-dua bagi salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki yang kedua, selesai dia bagi salam, dia tengok, dia nak masuk ke depan, dia tengok ramai. Jadi dia pergi duduk di belakang Rasulullah, dia cari ruang kosong di belah belakang, dia duduk di belakang. Pasal dia segan nak main ke depan. Boleh no? Laki-laki hak nombor 3, lepas dia bagi salam tadi, dia duduk perhati tengok sahabat-sahabat yang duduk di belah depan tu. Dia duduk cari, ada tak lompong kosong? Lompong ni kita tengok, ada tak ruang kosong? Dia tengok-tengok ada. Jadi dia masuk dalam Rasulullah, dia terus duduk depan. Boleh nampak no? Selesai majlis ilmu tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kepada sahabat-sahabat yang ramai-ramai ni, ala adullukum, maukah kamu aku nak cerita, maukah kamu aku nak tunjuk tentang 3 laki-laki yang mari tadi tu? Kamu nak aku komen sikit tentang 3 laki-laki yang masuk tadi tu? Bila sahabat kata ya, Nabi kata, laki-laki yang pertama tadi yang kamu tengok, dia mari, dia terus masuk, dia terus duduk depan ni. Laki-laki ni dia berkehendak kepada rahmat Allah. Sebab rahmat Allah ni ada dalam majlis ilmu. Dia nak sangat rahmat Allah tu. Sebab tu dia masuk juga duduk depan. Nabi kata orang macam ni, Allah bagi rahmat tu pada dia. Boleh faham ke lah? Laki-laki yang nombor 2 tadi, kamu tengok dia mari tadi, dia duduk di belakang. Sebab dia segan nak main depan. Sebab dia tak mau rebut rahmat tu. Bila dia tak mau rahmat tersebut, Allah tak bagi rahmat tu pada dia. Dan laki-laki yang nombor 3 tadi, dia tengok-tengok terus patah balik. Jadi dia berpaling terus daripada majlis ilmu, Allah berpaling terus daripada dia. Faham cerita tu? Agak-agak hadis tu nak cerita pasal apa tu lah. Semua pakat kenyih, jadi pakat faham belaka, tak payah ulas lah. Boleh ulas no? InsyaAllah mudah-mudahan ambil pengajaran. Sebab tu kalau main mengaji, kita cari tempat yang depan, insyaAllah mudah-mudahan. Baik. Malam ni insya-Allah kita akan sambung balik pengajian kitab kita. Kita nak tengok tentang kitab 40 hadis pilihan susunan Ustaz Haji Abdullah bin Haji Abdul Wahab
wa nafa'ana bi'ulumihi wa bikitabihi fi darini amin ya rabbal alamin. Malam ni insya-Allah kita nak tengok muka surat yang ke 5. Habis? Bukan habis dah. Kesimpulan. Baik, kesimpulan hadis yang pertama. No? Hadis yang pertama tu, kesimpulan tu kita minta pakat-pakat balik baca sendirilah. No? Saya cuma baca hadis, baca huraian. Kesimpulan tu ya pakat baca sendirilah. Habis kuliah pakat baca sikit insya-Allah. Nah, jadi masing-masing ambil bahagian. Baik. Hari ni insya-Allah buka sama-sama muka surat yang ke-7. Malam ni insya-Allah kita akan masuk dalam bab yang kedua, hadis yang kedua daripada kitab kita ini. Malam ni kita nak bicara berkaitan dengan hak dan juga kewajipan seorang Islam. Ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, bila duduk di dalam komuniti, bila duduk dalam masyarakat, bila duduk dengan orang ramai ni, ada beberapa hak, beberapa tanggungjawab yang kita kena buat kepada orang lain. Dia orang Islam, kita orang Islam, ada beberapa tanggungjawab yang kita ni kena buat kepada orang tersebut. Dan apa tanggungjawab yang kami kena buat kepada orang tersebut? Yang inilah yang kita nak mengaji malam ni. Tanggungjawab kita kepada orang Islam yang lain bila duduk dalam satu masyarakat. Tak kiralah di taman ke, di kampung ke, di pejabat ke, di sekolah ke, di mana-mana tempat sekalipun, ada 6 tanggungjawab yang kita kena buat kepada orang lain. Sebab itu malam ni kita mengaji, mudah-mudahan sama-sama ambil manfaat insya-Allah. Baik. Hadisnya berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Qila wa ma hunna ya Rasulullah? Qala idza laqitahu fasallam alaihi. Sallama yusallimu fasallam alaihi. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Wa idza istansahaka fansah lahu. Wa idza 'atasa fahamidallah fashammidhu. Wa idza marida fa'udhu. Wa idza mata fa'atbi'ahu. Atau kama qala, hadis rawahul khamsah. Siapa yang ada kitab boleh tulis sikit bawah tu. Rawahul khamsah ni kita jarang dengar. Selalu dia dengar rawahul Bukhari, rawahul Muslim, rawahu Abu Daud. Betul? Tapi bila sebut rawahul khamsah, maksudnya hadis ni diriwayatkan oleh 5 orang periwayat hadis. Siapa dia yang riwayat hadis ni? Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad. Yang tidak meriwayatkan hadis ni 2 orang ya, Bukhari wa Muslim. Boleh? Hadis ni sahih Ustaz? Hadis ni sahih. Diriwayatkan oleh 5 orang sahabat. Sebab tu dia sebut rawahul khamsah. Boleh silakan? Insya-Allah. Kalau jumpa istilah muttafaqun alaih, yang tu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tapi hak ni rawahul khamsah, diriwayatkan oleh 5 orang periwayat hadis. Boleh no? Selesai dekat tu. Baik. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim terhadap seorang muslim yang lain ada 6 perkara. Tanggungjawab kita kepada orang Islam lain ada 6 benda kita kena buat kepada orang lain ni. Ada seorang sahabat tanya, apakah dia ya Rasulullah? Benda apa 6 perkara tersebut? Lalu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu menemuinya, bagilah salam. Itu tanggungjawab nombor 1. Jumpa orang Islam lain, bagi salam. Apabila dia menjemput ke rumahnya, hendaklah kau terima. Kalau dia panggil, dia jemput pergi rumah dia makan kenduri, hendaklah kamu memenuhi undangan tersebut. 2. Apabila dia meminta nasihat, berilah nasihat kepadanya. Dia mai jumpa kita, minta satu-satu pandangan, minta idea, minta sumbangan buah fikiran. Kita sebagai orang yang diminta ni, kena bagi kat dia tu. Boleh tak jawab tak tahu? Tak boleh. Boleh tak buat tak reti? Tak boleh. Boleh tak kata cari orang lain, aku kau pandai? Tak boleh. Raikan dia. 3. Apabila dia bersin lalu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillah. Tanggungjawab nombor 4, bila dia bersin, hak bersin ni kata alhamdulillah. Apa tanggungjawab kita? Doakan dia dengan yarhamkallah. Benda ni simple ya. Tapi masyarakat kita tak ada, tak buat lah.
Tahu tanya bila pun tahu. Orang bersin ucap alhamdulillah tahu. Yarhamkallah tahu. Tapi berapa ramai yang buat? Ilmu tasawuf, ilmu yang senang belajar tapi susah nak praktik. Ilmu fiqh payah belajar. Pasal pecahan dia banyak, bab banyak, fusul banyak, masalah pun banyak. Tapi cepat ingat, senang. Nak buat senang. Ilmu tasawuf mengaji senang sangat mengaji macam ni, kan susah apa? Oh, orang bersin yarhamkallah senang tapi nak buat cukup susah. Baik, apabila dia sakit lawatilah dia, dan apabila dia mati iringlah jenazahnya ke kubur. Ayah-ayah ibu bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ni ada 6 tanggungjawab yang kita kena buat pada orang lain. Saya ulang cara umum, cara ringkas bagi nampak dulu, saya ibu kita masuk satu-satu. Nabi pesan nombor 1, jumpa bagi salam. Nombor 2, orang jemput makan kenduri, pi. Nombor 3, orang minta nasihat, bagi. Orang minta pandangan, bagi. Nombor 4, orang bersin. Hak bersin tu kata alhamdulillah. Kita hak dengar jawab yarhamkallah. 4. Bila dia sakit pergi tengok, bila dia mati ikut jenazahnya. Inilah dia 6 hak, 6 tanggungjawab yang kita kena buat bila duduk dalam masyarakat. Boleh nampak sekalian gambaran umum hadis yang kita nak bicara malam ni? Baik. Ayah-ayah yang mana ada kitab, tengok muka surat 6 tu ada nampak tulisan cakar ayam tu. Ada kan? Muka surat 6 sebelah ada tu, hak kosong tu. Kan di dalam tulisan hak cakar ayam tu, hak atas tu dia tulis Abdul Syamsi. Pasal tak? Abdul Syamsi. Kemudian 21 sebelum H. Jumpa kan? Lepas tu jadi 32-0, 53-21, 63-31. Tahu nombor apa tu? Untuk maklumat apa sekalian, hak tulisan cakar ayam tu, yang tu saya tulis sendiri tu. Minta maaf tu. Waktu mengaji dululah duk tulis tu. Ni adalah biografi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Biodata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. No? Namanya Abdul Syamsi. Nah, nama asal dia, beliau Abdul Syamsi. Abdun hamba, Syamsi matahari. Tapi bila masuk dalam Islam, baginda tukarkan nama beliau kepada Abdul Rahman. Daripada hamba matahari tukar kepada hamba kepada yang Maha Pemurah. Tapi ma'ruf glamour dengan panggilan Abu Hurairah. Boleh no? Beliau lahir, minta maaf no, Allahumma salli ala Muhammad. Tu yang nampak 32-0-53-21 tu usia dia dengan usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu baginda berusia 32 tahun, Abu Hurairah kosong tu maksudnya baru beranak. Tu yang tulis kosong tu. Waktu baginda sallallahu alaihi wasallam berusia 53 tahun, Abu Hurairah umur 21. Waktu baginda wafat, Abu Hurairah berusia 31 tahun. Boleh nampak no? Tu yang tulis nombor tu. Dan waktu 59 Hijrah, itulah tarikh kematian Abu Hurairah. Tahun kematian Abu Hurairah tahun 59 Hijrah. Umur dia masa tu 80 tahun. Tu yang tulis 80 tu. Boleh no? Bagi kenal. Beliau Ahlu Suffah. Ahlu Suffah ni orang miskin yang duduk tepi Masjid Nabawi tu. Ada lebih kurang 400 orang. Ketua pelajar dia Abu Hurairah tu lah. Dan Abu Hurairah ni orang yang cukup kuat ingatan. Ingatan habis meter. Saya rasa pernah sebut dah di sini kan tentang Abu Hurairah kan. Dan beliau masuk Islam tahun ke-7 Hijrah. Maknanya waktu baginda dah hijrah ke kota Madinah, duduk di Madinah 7 tahun. Abu Hurairah baru pindah pergi ke Madinah, baru jumpa dengan Rasulullah masa tu. Dia masuk Islam lambat. Dia cuma duduk dengan Nabi SAW 4 tahun ni. Tapi dialah sahabat yang paling banyak sekali hafal hadis Nabi SAW. Ranking 7 orang sahabat yang paling banyak riwayat hadis, Abu Hurairah nombor 1. Padahal dia duduk dengan Nabi SAW 4 tahun ni. Duduk 4 tahun je dengan Nabi, tapi paling banyak hafal hadis dia, ingatan kuat. Dengar sekali ya, lekat terus. Pernah Rasulullah baca khutbah daripada pagi sampai lepas asar. Sahabat semua ingat sikit-sikit ya. Abu Hurairah ingat semua. Daripada pagi sampai lepas asar. Nak kata kuat tak kuat ingatan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allahu akbar. Kita tak lepi tengok ni lah. Boleh cerita lah. Ni saya mengajar tu dah 15 minit dah. Mukadimah pun pakat lupa belakang dah.
Standard lah. Baik. Dan yang Arab tulis di bawah tu, Allahumma inni uhibbu liqa'ak fa ahabba liqa'i, yang tu doa Abu Hurairah waktu nak mati. Dia duduk atas kaki nak mati tu, dia doa, Allahumma inni uhibbu liqa'ak. Ya Allah, aku seronok nak jumpa kamu ni. Aku seronok nak jumpa kamu ni ya Allah. Fa ahabba liqa'i, kau seronoklah nak jumpa dengan aku. Ni dipanggil husnuzan billah waktu nak mati ni. Baik sangka dengan Tuhan waktu nak mati. Lepas tu kalau boleh Wallahu'alam, doa ni kalau boleh amal saja. Ya Allah, aku seronok nak jumpa kamu. Kau seronoklah nak jumpa dengan aku. Nah, mudah-mudahan bila kita hari-hari doa, mudah-mudahan lekat doa ni, kita makin lama makin cinta untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik. Jadi sebelah tu serba sedikit tentang biografi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Cuba kita tengok huraian dia sekalian. Baik. Apa maksud hak orang Islam kepada orang Islam yang lain? Yang kata hak tu apa dia? Dia sebut di sini poin nombor 1, pengertian hak terhadap Muslim yang lain ialah, maksud hak kepada orang Islam ni maksudnya kewajipan yang mesti dipelihara dan diamalkan bagi setiap orang Islam bagi menjaga kepribadiannya dan bagi melahirkan masyarakat Islam yang bersaudara. Yang kata hak pada orang Islam lain ni maksudnya kewajipan yang kita kena buat pada orang Islam lain. Kena buat, kena jaga, kena istiqamah dengan benda tersebut. Pasal apa Ustaz? Sebab hak ni bila kita jaga, kita akan menimbulkan keharmonian di antara kita dengan orang Islam yang lain. Akan menimbulkan rasa persaudaraan antara kita dengan orang lain tu. Baru rasa macam adik-beradik. Sebab apa Ustaz? Kita buat tanggungjawab tu pada dia. Dia pun buat tanggungjawab tu pada kita. Alhamdulillah. Boleh faham tu lah. Dan bila sebut hak ni, ada ulama mengatakan hukumnya wajib. Tanggungjawab ni wajib, satu benda yang berbentuk kewajipan yang kita kena buat pada orang lain. Lepas tu kita minta sama-sama ambil tahu lepas ni, pakak-pakak buat belakang. Selaras dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Surah Al-Hujurat ayat 110. Minta maaf tu, ayat 10. Nah, sebab surah Hujurat ni ada 18 ayat ni. Cuma nak beli pergi sampai 110 nombor dia tu. Ayah-ayah yang mana rajin? Siapa rajin lah? Balik lagi, ayah-ayah buka surah Hujurat. Cuba baca tengok sikit tafsiran surah Hujurat sekalian. Surah Hujurat ini dalam istilah lah ataupun dalam nama yang lain dipanggil suratul akhlak, surah akhlak, surah perangai. Siapa rajin balik buka baca sekalian. Dalam tu ada, walaupun ada 18 ayat, tapi ayat dalam surah tu semua cerita pasal akhlak yang baik. Baru ni saya mengajak satu sekalian, Allahu Akbar. Tu kata Quran tak bawa sekalian. Allah sebut kepada orang beriman, hai orang beriman, kamu jangan duk peleceh orang lain. Saya terjemah bahasa kita lah, ayat sebelah. Hai orang beriman, jangan duk peleceh orang lain. La yaskhar qaumun min qaumin, jangan duk peleceh orang lain. Asa an yakunu khairan minkum, boleh jadi orang yang kamu peleceh tu dia bagus daripada kamu. Hang hak tu pun tak reti, hang hak tu pun tak tahu, duk peleceh orang saja. Boleh jadi orang yang kena peleceh tu dia lagi bagus daripada kamu. Nabi kata, Allah kata dalam ayat tu juga, wala nisaun min nisain. Allah kata orang perempuan jangan duk peleceh perempuan lain. Kerana boleh jadi orang yang kamu peleceh, orang yang kamu kutuk, orang yang kamu perli, orang yang kamu pelekeh tu dia lagi bagus daripada kamu. Ada dalam ayat tu, ada. Allah sebut wala tanabadhu bil alqab. Dalam ayat tu juga Allah pesan ni, kamu jangan duk gelang orang dengan gelaran-gelaran hak pelik-pelik. Allah sebut tu adab tu. Gelaran pelik-pelik ni macam mana? Hang nak pergi mana? Aku nak pergi rumah mak. Mak mana? Mak tonggeh tu. Tu tonggeh tu. Tonggeh tu gelaran kat orang tu. Hang nak pergi rumah siapa? Rumah non. Non mana? Non petai. Petai tu gelaran tu. Sini tak ada orangnya tu. Ada hang buat gaya ni. Tak boleh. Macam kami belah kampung tu lah, ada hamba Allah tu nama Bakak. Okey lah, Bakak tu okey. Tapi gelaran dia botol. Dia panggil Bakak botol. Nak pergi rumah mana? Bakak botol. Rumah siapa? Bakak botol. Semua Bakak botol.
Sampai anak dia pun dilakop dengan gelaran pak dia. Nak pergi rumah siapa? Rumah mak mana? Mak bakar botol. Tu dia sambung sampai 3. Tak boleh. Mana boleh ke kan? Ustaz, kalau gelarkan nama dia, cantum dengan nama lelaki dia boleh tak? Nak pergi rumah siapa? Rumah Kak Som. Kak Som mana? Kak Som Abang Mat. Tu tak apa. Kak Som Abang Mat, tak apa. Yang tak bolehnya Kak Som. Kak Som mana? Apa gelaran ni orang duk boh ke? Boh bila gelaran apa? Tapi gelaran tu tak boleh, nak Tuhan tak bagi tau. Nak tengok cerita boleh tak boleh gelar ni, tengok dalam surah Al-Hujurat, Suratul Akhlaq. Nama yang lain bagi surah Hujurat ni Suratul Akhlaq. Siapa yang rajin buka, ayah akan tengok antara adab dalam surah tu. Inilah yang Nabi pesan, pergi rumah orang jangan duk kelui orang ikut dan. Pergi rumah, hoi, lah rumah ada siapa? Tak boleh tau. Hoi, ada orang kata tak ada ni. Tak boleh tau. Kita pergi bagi salam, duduk tunggu depan tau. Lagi orang tak buka pintu, kita tak boleh duk pergi hinggut pintu dia. Tak boleh tau. Adab tu ada dalam surah Hujurat. Ada. Boleh buka surah Hujurat, boleh tengok salah. Sebab tu surah tu cantik, cukup cantik tu. Nak bicara tentang adab ataupun akhlak ni. Baik, sambung. Sebenarnya bukanlah 6 perkara yang disebutkan dalam hadis ini sahaja yang merupakan kewajipan orang Islam. Sebenarnya bukan 6 benda ni saja kewajipan kita pada orang lain ni. Apa yang dinyatakan di sini hanyalah sebahagian daripada kewajipan Muslim. Yang ada dalam hadis ni cuma sebahagian, bukan semua. Ya, hadis lain banyak lagi sebut tentang tanggungjawab tu. Di sini hanyalah sebahagian daripada kewajipan Muslim terhadap orang Muslim yang lain, di mana mereka dikehendaki bekerjasama, tolong-menolong, kasih mesra sesama mereka. Hadis yang lain ada lagi panduan-panduan hak tanggungjawab yang kita kena buat pada orang Islam lain. Hadis yang kita mengaji ni ada 6 ya. Baik, poin nombor 1. Memberi salam adalah salah satu penghormatan yang diamalkan sesama Islam apabila bertemu. Tu dia sebut nombor 1. Cara tahiyah orang Islam, cara tegur orang Islam, dia mula dengan salam. Dengan lafaz Assalamualaikum tu. Itulah tahiyah orang Islam. Itulah cara tegur orang Islam. Orang Islam tak pakai hoi-hoi nah. Hoi-hoi tak ada. Sebab tu budaya hoi tu kita kena buang lah. Jumpa orang, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ni, hoi, pergi mana tu? Tu buang budaya. Budaya hoi-hoi tu jangan. Islam ajak tahiyah kita sendiri bersilah nah. Baik. Hukum memberi salam adalah sunat muakkad. Sunat yang dituntut. Hukum bagi salam, Assalamualaikum, hukum dia sunat muakkad. Yang ni tak payah ulas. Sementara menjawabnya wajib. Betul? Semua pakat tahu belakang kan? Awak nampak senyap je malam ni bersilah. Baik. Saya rasa pun dah sebut dah di sini no tajuk ni no. Pernah kan? Ayah-ayah ibu bunda rahmati Allah SWT sekalian, siapa yang ada kitab, catik sikit. Dalam Islam ada beberapa perkara yang mana benda sunat dengan benda wajib kan? Sekali lah satu geng ni. Benda sunat ni dengan benda wajib ni dia satu geng, pair, dia pasang. Tapi benda sunat ni lebih besar pahala daripada yang wajib ni. Contoh macam mana Ustaz? Salam. Bagi salam sunat ni, jawab salam wajib. Tapi pahala bagi salam yang sunat tu lagi besar daripada pahala jawab hak wajib tu. Maknanya kalau saya bagi salam Assalamualaikum, ayah jawab, pahala saya hak bagi salam ni lagi besar daripada hak jawab tu. Padahal kalau kaedah biasa, semayang fardu dengan semayang sunat, semayang fardu lagi besar pahala daripada semayang sunat. Betul? Puasa Ramadan lagi besar pahala daripada puasa sunat. Zakat lagi besar pahala daripada sedekah sunat. Tapi dalam Islam ada beberapa benda yang benda sunat lagi besar daripada benda wajib. Antaranya salam satu. Yang kedua, ambil wudu. Ayah-ayah kalau mari masjid mari surau pukul 6.30 petang. 6.30 petang tu waktu asar kita sembahyang siap dah. Maghrib tak masuk ayah-ayah mari kat depan kolah tu ambil ayat sembahyang siap-siap. 6.30 ambil ayat sembahyang dah. Hukum ambil ayat sembahyang 6.30 tu sunat ni. Sebab tak masuk waktu jadi sunat ambil ayat sembahyang 6.30. Maghrib masuk 7.30.
Kalau kita mari maghrib, minta maaf no, tadi selesai ambil ayat sembahyang 6.30, hukum dia sunat. Kalau maghrib pukul 7.30, habis azan maghrib, ayah main ke surau, ambil ayat sembahyang kat kolah tu. Ambil ayat sembahyang selepas azan maghrib, hukumnya wajib, pasal nak sembahyang maghrib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Nak sembahyang fardu kena ada wuduk, jadi wuduk tu pun wajib juga. Ambil wuduk pukul 7.30 wajib. Tapi pahala ambil ayat sembahyang 6.30 tadi lagi besar daripada pahala 7.30 ni. Dua. Yang ketiga, jadi tu imam. Nak sembahyang berjemaah kena ada tu imam. Kalau tak ada tu imam, tak jadi sembahyang jemaah. Jadi hukum jadi tu imam tu wajib. Tok Bilal sunat ni, tak azan pun boleh sembahyang jemaah tak? Betul tak? Tapi pahala jadi Tok Bilal lagi besar daripada Tok Imam. Faham bahasa tu salah? Awak nampak macam blur, nampak ke? Sungguh. Nombor 4, nak tunjuk kata pahala sunat besar pada pahala wajib ni, bab hutang. Ayah-ayah di sini kalau kata orang hutang kita, ayah-ayah bagi, minta mana orang hutang kita 10,000 contoh, dia bagi tahu kita minggu depan saya bayar balik 10,000 ni. Dia mari jumpa kita minggu depan, dia kata, mak, minta maaf mak 10,000 yang aku janji tu aku tak boleh bayar, aku nak minta tangguh bulan depan, boleh tak? Minta tangguh. Ayah-ayah yang ada di sini, kita masa tu wajib bagi tangguh pada dia, pasal dia minta tangguh hutang. Kita wajib bagi tangguh. Oh tak boleh ustaz, dia kata oh tak kira, hang janji minggu ni hang kena bayar minggu ni gua, hang nak cari duit mana aku tak kira. Oh tak boleh, dia mari minta tangguh, kita wajib bagi tangguh. Faham bahasa tu no? Tapi kalau dia mai jumpa kita, dia kata minta tangguh bulan depan, boleh tak? Kita kata lah ni macam ni lah, hang hutang aku berapa? 10,000. Oh 10,000 no. Tak apalah, kira halal. Kan? 10,000 kira halal. Halal tu faham ke? Maksud dia kira settle macam tu lah. Hukum menghalalkan hutang tu sunat ni, bukan wajib pun, sunat. Tapi pahala menghalalkan hutang lagi besar daripada pahala tangguh hutang tadi. Boleh nampak ke no? Tu yang saya sebut tadi, dalam Islam ada beberapa benda yang pahala sunat lagi besar daripada pahala wajib. Salah satu dia salam ni lah. Sebab tu kita minta pakat berebut bagi salam. Boleh ke no? InsyaAllah. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Surah An-Nisa ayat 86. Apabila kamu diberikan hormat salam, maka balaslah hormat itu dengan cara yang lebih baik lagi ataupun menjawab sepertinya. Allah sebut dalam ayat ini, surah An-Nisa ayat 86, Allah ajak kita, kamu kalau diberikan salam oleh siapa-siapa, macam mana cara nak jawab? Macam mana cara jawab? Allah sebut, wa idza huyitum bi tahiyyatin, bila kamu diberi tahiyah, kamu diberikan salam lah, fahayyu bi ahsana minha, kamu jawab bagi lebih sikit daripada dia. Dia bagi assalamualaikum, kita hak dengar ni jawab waalaikumsalam warahmatullah, tambah satu lagi bagi lebih daripada dia. Kalau dia bagi salam assalamualaikum warahmatullah, nampak gaya dua ustaz, assalamualaikum warahmatullah, dua. Kita nak jawab ke dia, jawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh, jadi 3. Boleh? Kalau dia bagi 3 saya, complete set dia bagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Nak lagi waridwanuh, bagi lebih sikit pada dia. Sebab tu ayah boleh perhati tengok, antaranya Ustaz Azad Idrus, bawa tengok dia bagi salam, dia selalu bagi salam assalamualaikum warahmatullahi, berhenti dekat tu. Sebab dia nak kalau boleh hak ngaji tu jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bagi lebih satu. Tu kata orang alim misalnya, benda kecil gitu pun dia ambil peduli. Boleh kan? Lepas ni orang bagi salam pada kita, kita khatiak jawab lebih sikit daripada dia. Kalau rasa tak boleh Ustaz, kalau tak boleh awrudduha, jawab sama panjang.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab bagi sama panjang. Yang tak maunya satu ya. Hak bagi salam tu panjang berjela, hak jawab ni pendek. Oh, hak tu tak mau. Kawan ni punya kemas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mengajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak main mengaji, Waalaikumsalam. Oh, jangan Ustaz. Oh, sedap banyak tu. Kan? Kawan ni bagi salam penuh, dia jawab Waalaikumsalam ya. Jangan. Tu dipanggil mafish adab, tidak beradab. Nah, dengan salam Ustaz. Sebab tu benda macam ni jaga. Baik, sambung. Ucapan salam yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah Assalamualaikum. Nampak tu? Assalamualaikum, bukannya Assalamualaikum. Kan? Assalamualaikum. Hak tu pun tak tahu bunyi apa tu. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Apa? Assalamualaikum. Dan as tu sebut tu silana. Ayah kalau semayang, siapa yang bagi salam as tu tak sebut, batal semayang. Sebab bagi salam tu dia rukun bacaan. Rukun bacaan dalam semayang ni ada 5. Betul? 5 kan? Takbiratul ihram, Allahu Akbar tu. Sebab tu Allahu Akbar kena sebut bagi penuh. Jangan duk mayang duk buat macam Tok Wali tu, bukan Tok Wali tu kan. Hak jenis mayang macam Tok Wali tu. Angkat takbir bunyi pun dah. Mana sah mayang macam tu kan? Sebab takbir rukun qauli, rukun kena sebut di mulut, kena bunyi Allahu Akbar bagi dengar di mulut. Ni semayang dia pejam mata. Sepatah tak bunyi. Nampak macam kemas alim, orangnya batal semayang. Tak tahu. Takbir baca bagi betul. Jangan takbir sekerat. Allah Akbar hilang. Yang tu pun tak betul tu. Jaga silan tu, jaga. Yang kedua Fatihah kena baca bagi betul. Duk siratal ladzi tak boleh. Siratal ladzina am'amta alaihim tak boleh. Kalau budak-budak belum balik tak apa, silan li ta'lim untuk belajar. Ni kita umur pak budak dah kita ni. Ghairil maghdu, duk maghdu situ. Ghairil maghdubi alaihim waladdo. Do wadai, do pintu. Jaga selana, budak benda ni kena jaga selana. Tu kita tak bicara lagi dari sudut baris, kita tak bicara lagi dari sudut makhraj, tak bicara lagi dari sudut panjang pendek, tak bicara gitu. Yang kena baca 6 harakat, berapa banyak baca 2 harakat Berapa banyak tempat yang tak patut panjang, dia bagi panjang. Iyyaka na'budu wa iyyaka budu tu bagi panjang. Mana ada du tu panjang, du tu pendek tak ada panjang di du tu. Ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Du dia bagi panjang. Ya Allah. Fatihah jaga. Nombor 3 kena jaga bacaan Allahumma salli ala Muhammad. Tahiyat akhir. Tu daripada at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah tu. Sebab tu kena baca bagi betul. Jangan duk baca at-tahi tak mau dah. Ha bukan ha. Kemudian yang keempat Ustaz, selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tu, selawat. Nak panjang lebih lagi tu, selawat Ibrahimiyah yang kita dah baca tu, wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim tu. Tu masuk dalam rukun qauli tu. Hak panjang tu tak masuklah, tapi selawat Allahumma salli ala Muhammad tu masuk tu. Kemudian nombor 5 rukun qauli ni, salam. Salam yang wajibnya Rasulullah, yang kata rukun dalam semayang ni, hak kata salam ni, salam bukan hak tu nah. Kalih belah kanan, kalih belah kiri ni sunat. Yang wajibnya yang mana Ustaz? Yang ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang ni yang wajib. Makna kalau hamba Allah tu bagi salam Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia buat yang wajib, sebut di mulut, dia juga buat yang sunat, kalih ke tepi kanan kiri ni. Kalau dia semayang dibuat macam ni Ustaz, fil alamin innaka hamidum majid, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia tak beralih kanan kiri, semayang dia sah tak Ustaz? Sah, pasal rukun qauli dia selesai.
Tapi kalau dia buat macam ni Ustaz, dia bagi salam fil alamin innaka hamidum majid. Sahak mayang Allah ni. Batal kan? Minta maaf kita sebut berapa ramai orang kita Ustaz bab sembahyang sunat semua buat panggil ni. Dia rasa bila sembahyang sunat semua jadi sunat belaka. Sampai bagi salam fil alamin kan. Faham ke saya duk kata ni? Sungguh. Lepas tu kita minta Ustaz Waladi kita perbetul jalan. Jadi salam sebut bagi betul. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam waktu semayang pun sebut macam tu. Salam kat orang pun macam tu juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Sebut as tu. Sebab tu kalau mesej kita cadang tulis bagi penuh. Assalamualaikum. Kalau rasa Assalamualaikum panjang tulis Assalam. Yang kita tak mau duk tulis Akum. Hal tu tak ada makna. AKUM tak ada makna. ASKLM pun tak ada makna enggak. Dia lupa ringkas-ringkas tu ASKLM tu. Bunyi dia Assalamualaikum lah. Tapi tulisannya pendek macam tu. Tak ada makna. Tulis Assalam ada makna. Boleh ke no? Wah macam marah. Kan nak bicara kapal terbang hak ke-7 tu kan macam mana lah. Tengok senyap. Boleh no? InsyaAllah. Baik. Ucapan salam yang diajar oleh Nabi SAW adalah Assalamualaikum. Dan jawapannya Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Faham tak? Waalaikumsalam. Bukannya Waalaikumsalam. Kita berhenti tu Waalaikumsalam yang tu tak tahu. Boleh no? Lepas ni insya-Allah silakan no. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Selesai. Ustaz, nak tanya satu soalan boleh Ustaz? Apa dia? Saya tanya soalan, saya jawab. Silap Boleh tak Ustaz? Assalamualaikum tu kami tukar sikit Ustaz. Boring duk panggil Assalamualaikum, kami tukar Waalaikumsalam. Kira jumpa orang Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Boleh tak? Daripada Assalamualaikum kami tukar perkataan tu menjadi Waalaikumsalam. Boleh tak? Jawapannya sekalian, kalau orang bagi salam pada kita tiga dengan cara tukar macam tu, tak jawab pun tak apa. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam satu hari, saya tak ingat sahabat ni nama apa sekalian, dia baru masuk Islam. Jadi dia nak tengok mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Dia tak pernah kenal Rasulullah ni. Jadi dia pergi dekat Masjid Nabawi tu. Waktu tu baginda tengah mengajar. Tapi baginda mengajar tak ada dalam meja apa macam ni. Mengajar duduk di bawah dengan para sahabat ramai-ramai tu. Dia cari mana satu Rasulullah ni. Tiba-tiba mari dua orang lelaki ada kes, satu-satu kes ni. Jadi mereka bagi salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bangun, Rasulullah settlekan kes dua orang hamba Allah ni. Bila selesai kes dua orang ni, sahabat yang baru masuk Islam kata, yang ni ikut Rasulullah ni. Yang ni ikut Rasulullah ni. Dia jumpa Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah alaikassalam, ya Rasulullah alaikassalam, ya Rasulullah alaikassalam. 3 kali bagi salam. Tapi terbalik. Patutnya Assalamualaikum, dia bubuh terbalik Waalaikumsalam. Baginda jawab terus sekalian. Baginda tak jawab salam sahabat ni. Baginda cuma sebut Waalaikumsalam ni tahiyatul lil mayyit. Ni adalah ucapan salam pada orang mati. Waalaikumsalam ni ucapan kepada orang mati. Nabi ulang 3 kali tu. Waalaikumsalam ni ucapan tahiyat pada orang mati. Faham tak? Kita ni Assalamualaikum kan? Kita bagi salam ke orang Assalamualaikum. Kalau kita bagi salam dekat orang Waalaikumsalam, bagi salam macam tu maknanya untuk orang mati jawab tak apa, bab jawab tak ada masalah. Sekali silap faham pula. Ni bab bagi salam ni. Jawab salam Waalaikumsalam, yang tu tak ada masalah. Bila nak bagi salam kena bagi Assalamualaikum. Bagi macam tu ya. Siapa yang bagi salam Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, tak jawab pun tak apa.
Sebab itu ucapan kepada orang mati. Boleh kan? InsyaAllah, mudah-mudahan ambil pengajaran sama-sama usilan. Baik, ada siapa-siapa nak tanya soalan pasal salam ni? Bak ni simple ya usilan no. Tapi pakak tak buat belakang, tak apalah. Baik, sambung. Berkaitan dengan hukum bagi salam, ada beberapa hadis lain yang menerangkan cara dan peraturan untuk bagi salam. Antaranya, yang menunggang bagi salam kepada yang jalan kaki. Yang ni tolong ambil perhatian lah. Yang bergerak kena bagi salam pada yang duduk statik. Maknanya yang naik basikal bagi salam pada duduk jalan kaki. Yang duduk berjalan kaki kena bagi salam pada duduk melepak kedai kopi. Baru betul. Yang naik kereta kena bagi salam pada hak naik basikal. Baru betul. Makna yang mana bergerak laju kena bagi salam pada hak duduk setempat tu. Tu kaedah bagi salam. Kita hari ni terbalik noh. Kita hak duduk kedai kopi bagi salam pada hak naik motor. Yang tu tak tahan. Tengok hamba Allah tu naik motor. Assalamualaikum. Amboi. Hamba Allah tu pun cari siapa bagi salam kat dia. Rupanya terbalik lah. Hak bergerak kena bagi salam pada yang duduk setempat. Yang berjalan kepada yang duduk. Nampak? Yang ni saya sebut dah tadi. Yang sedikit kepada yang ramai. Yang ni yang saya pesan kat cikgu sekolah. Adab bagi salam, yang sikit kena bagi salam pada yang ramai. Sebab itu cikgu sekolah, cikgu bila dia masuk dalam kelas, dia sikit, dialah kena bagi salam. Dia jadi pensyarah, dia kena bagi salam kat anak murid dia. Dia jadi ustaz mengajar, dia kena bagi salam kat anak murid dia. Sebab dia tu seorang, sikit. Anak murid hak mengaji ramai. Cikgu sekolah hari ni terbalik. Dia masuk dalam kelas, anak murid semua pakat bangun, anak murid bagi salam. Tak boleh. Bila anak murid bagi salam, dia wajib jawab salam. Kalau 30 orang bagi salam Ustaz, dia wajib jawab 30 kali. Mbak gaya. Tu yang saya duk kata kenapa awak biji tasbih satu. Sebab kawan ni bagi salam, dia wajib jawab. Kawan ni bagi salam, dia wajib jawab. Tapi mana ada cikgu sekolah jawab 30 kali je Salan. Dia jawab sedah je. Faham ke saya duk kata ni Salan? Ustaz, kalau ustaz pula bagi salam, kami hak dengar ramai-ramai ni, ramai yang dengar salam tu, tapi yang jawab 3 orang je Ustaz. Macam mana hukum pula? Yang tu tak ada masalah. Nabi sebut dalam satu hadis yang lain, la yujzi'a. Nabi baginda bersabda, la yujzi'a 'anil jama'ati an yuradda ahaduhum atau kama qala rawahu Ahmad wal Baihaqi. Nabi kata dikira jawab salam kalau kata yang ramai-ramai tu, daripada yang ramai tu yang jawabnya 2-3 orang ya, dia kira semua sekali jawab salam. Saya bagi salam, yang mengaji 100 orang contoh, tapi yang jawab salam 2 orang ya. 2 orang yang jawab salam tu, habis yang 100 tu terangkat semua. Semua terlepas tuntutan jawab salam tu. Pasal 2 orang dah tolong jawab. Sebab tu ayah kalau duduk kat pintu, hamba Allah tu masuk majlis ilmu, dia masuk-masuk, Assalamualaikum. Dia cakap slow, ayah-ayah yang duduk tepi pintu tu tolong jawab. Bila ayah-ayah tolong jawab, hak duduk dalam majlis ilmu tu semua terlepas daripada kewajipan jawab salam. Faham ke tajuk kita bicara malam ni? Awak yang senyap. Boleh no? Ya, tajuk ni mungkin biasa lah, duk dengar selalu dah kan. Tak apalah, dah ada dalam kitab kita baca. Dan yang kecil kepada yang besar, itu pun adab juga. Yang bergerak, yang menunggang pada yang berjalan kaki, yang jalan kepada yang duduk, yang sikit kepada yang ramai, yang kecil kena bagi salam pada yang besar. Ataupun bahasa lain kita sebut, yang muda kena bagi salam pada yang tua. Itu adab bagi salam. Sebab itu adik-adik yang muda-muda jumpa orang tua, kita bagi salam dulu. Ingat, nah, jangan duk tunggu orang tua bagi salam kita bagi salam dulu. Ayah-ayah yang mana duk perasan diri muda, rajin-rajin bagi salam. Nah, kalau duk rasa aku muda, bagi salam je. Baik. Poin yang kedua, adab yang kedua bila bagi salam, apabila seseorang daripada kamu bagi salam, cukuplah itu sebagai ganti bagi yang lain. Nampak? Apa maksud di sini?
ayah-ayah kalau pi berjalan rumah orang, pi 2 biji kereta, Estima sebiji, Nazaria sebiji, kira berapa belas orang, 2 biji kapal tu kira berapa belas orang lah turun pi tu. Nak pi rumah orang, siapa nak bagi salam Ustaz? Yang bagi salam seorang sudah. Maknanya hak pi tu Ustaz 13-14 orang, ketua rombongan dia seorang sudah bagi salam. Assalamualaikum. Cukup. Hak belakang ni duduk saja sudah. Tu adab Ustaz. Jangan sampai 14 semua pakat bagi Assalamualaikum. Jangan Ustaz, jangan. Seorang sudah bagi salam. Tu adab dah. Dan yang selalu yang bagi salam ketua tu. Sebab Nabi pesan bila berjalan 3 orang, lantik seorang ketua. Ketua ni lah bagi salam. Boleh dapat sekat tu? Selesai. Yang ketiga, di antara adab bagi salam, salam dulu sebelum cakap. Bagi salam dulu baru bercakap. Yang ni kita cadang pada MC. Tolong ubah protokol ni no. Siapa jadi MC, siapa jadi pengurusi majlis, siapa jadi pengurusi mesyuarat, nak cakap apa pun kita cadang bagi salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa wala. Yang dihormati al-fadil tuan pengurusi kita, pengurusi majlis. Kemudian yang dihormati adun parlimen, ahli parlimen Perkhidmatan Tampau Ustaz Muhammad Fawaz Muhammad Jan. Kan? Nak cakap apa pun salam tu dulu kat depan dah. Sama juga kalau kita merasmikan satu-satu benda, kita dijemput untuk merasmikan, serupa juga bagi salam dulu, Assalamualaikum, lepas tu baru mari yang dihormati datuk sekian ni. Yang duk ada hari ni dia pegang-pegang mic, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, apa semua habis, muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kena buat gaya. Bagilah salam dulu. Assalam qabla al-kalam. Cakap dulu. Salam dulu baru cakap. Boleh faham tak Ustaz? Boleh ke kita mengaji macam ni Ustaz? Tengok senyap nampak gaya. Nampak macam mana Ustaz? Ni hukum yang ada dalam Islam. Walaupun benda ni kecil, tapi jangan buat main Ustaz nah. Bab salam ni jangan buat main. Ayah pernah dengar, saya rasa sebut dah di sini dulu tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu mula-mula sampai kota Madinah, ucapan nombor 1 Nabi ucap kepada penduduk kota Madinah. Ucapan ni, minta maaf kita sebut, siapa yang ada dalam surau ni semua boleh pakai. Ayah jadi apa? Ketua rumah tangga boleh pakai hadis ni kalau nak bagi rumah tangga elok. Ayah di sini pegang Korea Ustaz, pegang taman ni nak tarik puak-puak di taman, hak tak main sembahyang, hak tak main majlis ilmu, nak tarik depa main Ustaz, pakai hadis ni juga. Duduk di pejabat Ustaz, pakai hadis ni juga. Hadis ni boleh pakai untuk semua tempat. Dia jami' mani' min jawami'al kalim. Baginda bila mula-mula sampai kota Madinah, antara ucapan baginda, ayuhan nas, manusia, afsus salam, sebarkan salam sama-sama kamu. Wa at'imut ta'am, jamu makan. Wassalul arham, hubung silaturahim. Wassallu bil lail wan nasu niyam, kamu bangun sembahyang malam waktu orang lain semua pakat lena belaka. Tadkhulul jannata bisalam, kamu masuk syurga sejahtera. Tu ucapan sulung Rasulullah waktu mula-mula sampai kota Madinah. Ucapan ni membuatkan ada seorang Yahudi masuk Islam, namanya Abdullah bin Salam. Masuk Islam terus. Sebab saya baca dalam sirah zatiyah kisah hidup Abdullah bin Salam, dia kata aku tak pernah jumpa pemimpin yang bangun berucap untuk kali pertama, dia berucap satu ucapan hak tak ada kena-mengena dengan dia. Tak ada lagi aku jumpa pemimpin yang bila dia berucap kali pertama, dia ucap benda hak tak ada kena-mengena dengan dia, melainkan Rasulullah. Pemimpin lain atas muka bumi, bila dia bangun kali pertama untuk berucap, semua pakat kata, tuan-tuan perempuan sekalian, yang pertama sekali saya ucapkan jutaan terima kasih lah kerana tuan-tuan perempuan sekalian telah memilih saya sebagai wakil rakyat tuan-tuan perempuan. Nampak tak? Semua jadi wakil rakyat, semua bercakap gitu ya. Tapi Rasulullah ada jalan. Jadi tuan-tuan perempuan sekalian, bila dah memilih saya, tuan-tuan bersama-samalah dengan saya. Kalau saya betul, tuan-tuan sokonglah. Kalau saya salah, tuan-tuan buat senyap lah. Betul lah. Tapi Rasulullah ada. Dia sampai-sampai kota Madinah tu ucapan Allahu Akbar.
Abdullah bin Salam kata, tak ada satu pun ucapan yang menguntungkan dirinya sendiri. Sebab tu dia teringin masuk Islam. Ustaz kata tadi hadis tu boleh pakai Ustaz. Kalau nak pakai dalam rumah macam mana? Macam ni. Ayah kalau berkeliling dengan bini, ikut macam mana Nabi buat ni. Nombor satu, afsyus salam, sebarkan salam. Balik di rumah tengok bini merajuk, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak jawab dosa. Tu cara. Nabi ajak cara ni. Ustaz bagi salam dia tak mau Ustaz. Dia jawab salam apa tu dia senyap juga Ustaz. Buat nombor 2 Ustaz. Apa dia Ustaz? Jamu makan. Fah, jom abang belanja malam ni, puas tak payah masak. Tak jadi Ustaz. Dia duk keras senyap betul Ustaz. Nombor 2 tak jadi. Buat nombor 3. Start kereta apa sekalian, bawa dia pergi berjalan. Bawa pergi pasar Kemboja dekat Kubang Menerung. Dia okey. Bawa pergi Maidin ke, bawa pergi Tesco, dia okey. Bawa pergi berjalan. Ustaz, 3 cara tu tak jadi Ustaz. Tak jadi 3 cara ni, ambil cara nombor 4. Bangun semayang malam, angkat tangan doa. Ya Allah, aku dah buat macam-macam kat bini aku ni, tapi dia sampai sudah agak tak mau bercakap. Aku kan suruh buat apa pun, aku suruh sign ni. Kau bagilah hati dia lembut. Buat 4 benda tu, insya-Allah sejahtera. Ayah-ayah jadi pemimpin pegang surau. Contoh, ni nak tarik puak-puak ni main ni. Nombor 1, bagi salam. Pergi dekat rumah mereka, jumpa mereka duduk basuh kereta ke, nampak duduk percik pokok bunga ke, kan? Assalamualaikum. Tegur dia Ustaz. Assalamualaikum. Ni minta silalah ke surau tu. Surau kita malam ni kuliah sedap ni. Tu cara nombor 1. Dia pun nanti insya-Allah malam ni saya sampai. Tak sampai-sampai kat pun. Tapi bahasa dia tu macam tu kan. Cara nombor 1 jagal Ustaz. Ambil cara nombor 2. Buat apa Ustaz? Buat kenduri. Ayah-ayah kalau buat iklan, kalau buat ceramah perdana, kalau ada makanan disediakan, kita minta lepas ni tolong ubah padam perkataan ceramah perdana. Duk buat selama ni kan banner tu kan, ceramah perdana, bawah sekali tu makanan disediakan. Tak mau dah, kita minta tukar lepas ni, tulis di atas tu program makan perdana, ceramah disediakan. Boleh kan? Tulis dia punya menu apa, sate, tulis semua siap tu. Tajuk ceramah tak payah tak apa. Sebab ceramah disediakan. Sate, nasi ayam, dia mai meneru salah, dia mai mengingat makan ni. Apa macam tu Nabi suruh tu. Cara kedua gagal Ustaz. Depa main makan ni, lepas tu tak main juga surau Ustaz. Ambil cara nombor 3. Pengurusan masjid surau ambil nombor 3. Buat apa? Hubung silaturahim. Pakat dengan AJK yang mana hak tengok balok sangat, pergi buat ziarah rumah dia. Assalamualaikum. Dia pun buka pintu. Hidup lagi no. Ingat mati dah. Kan? Buah pedih salah. 3 cara tu tak jadi Ustaz, ambil nombor 4 lah. Bangun tengah malam angkat tangan. Ya Allah, aku dah ikhtiar dah nak imarahkan rumahmu ya Allah. Tapi depa tak mau mari juga. Kau bukalah pintu hati depa. Pakai hadis yang Nabi ucap waktu mula sampai Madinah tadi. Itu. Sebab tu kita minta kalau boleh sekalian, hadis ni pegang. Tapi poin yang saya nak sebut di sini, dalam 4 benda hak Nabi sebut di awal-awal ucapan tersebut, ada nombor 1, salam. Ni yang kita duk bicara malam ni. Sebab tu salam satu benda yang sangat-sangat penting sekalian. Boleh kono? Sebab tu kita minta periduk. Ibu-ibu balik rumah bagi salam nah. Balik rumah, masuklah rumah bagi salam. 1. Ayah-ayah pun sama, balik rumah bagi salam. 1. Yang ni saya rasa semua pakat buat. Yang jarang orang buat, bila keluar pada rumah bagi salam. Rupanya Nabi pesan keluar pada rumah bagi salam. Ayah-ayah nak pergi kerja, keluar daripada ni abang pergi lunah, Assalamualaikum, bagi salam tu. Memang duk bagi dah kono. Kalau duk keluar sekupang tu ya macam mana kena bagi salam. Allah Akbar. Bagi minta tolong salam salam periduk salam. Insya-Allah. Ayah-ayah ibu bunda rahmati Allah Subhanahu taala sekalian. Tajuk yang kedua, wallahu alam, bulan depan kita sambung. Dia kalau ceramah dia cepat, hak ni mengaji dia lambat sikitlah. Tapi tak apalah, ala kulli hal, yang kedua nanti kita sambung insya-Allah wasallam. Baik. Yang kedua ni cantik ni bab kenduri. Tu yang nak tangguh Ustaz tu. Nanti kita nak cara bab karaoke.
Nanti kita cerah tu bab karaoke, bab sanding, bab masalah duk buat apa, makan beradat. Kemudian hak masalah apa, duk buat hamper lain. Hak kawan ni hamper dia lain. Hak kawan ni hamper dia biasa. Kawan ni bunga telur saja. Kawan ni serba mak nikah ada dalam beg dia. Nanti kita nak cerah tajuk ni. Tu yang minta bulan depan lah. Mai pengantin pula ustaz duk buat kain hak panjang melerek tu. Nanti kita bercara. Mai menikah pula ustaz oi, menikah pakai sakan sangat. Hak laki-laki pakai kalung. Nanti kita bercara. Boh hinai 3 jari. Nanti kita bercara. Faham ke saya duk kata ni? Macam duk buat dah aja nampak gaya. Nanti kita bercara salah. Boleh ke tak boleh? Macam mana pandangan hukum tentang isu yang kita sebutkan tadi? Bulan depan insya-Allah panjang umur kita sambung. Ayah ibu bunda rahmati Allah SWT sekalian. Ada 2 poin sebelum saya nak berhenti. Poin yang pertama kita nak sebut berkaitan dengan panggilan. Kita nak sebut bahasa mudah dia macam ni. Yang ni ada dalam kitab, disebut dalam kitab Hidayatus Salikin pun ada. Bidayatul Hidayah pun ada. Biasalah. Baik. Di antara adab seorang anak dengan mak bapak, mak bapak bila panggil anak tu, dia panggil anak, mak, mai Zat. Tanggungjawab kita sebagai anak, anak kena jawab, ya. Anak kena jawab, apa dia mak ni, cik mai. Contoh bahasa kita macam tu lah. Makna bila mak panggil, kena bersuara terus. Mak, ya. Pah, ya. Jawab terus. Boleh dapat saya kata silang no? Saya rasa bab ni tak ada masalah. Cuma saya nak minta peranan ayah-ayah ibu-ibu ya. Ayah-ayah dulu. Untuk ayah-ayah dulu. Ayah-ayah yang ada di sini, kalau bini kita panggil anak kita, kan, contohlah anak kita nama Yusuf, contoh. Yusuf, mai Zat dapur ni. Bini kita panggil anak kita tu. Anak kita tak jawab. Kan, dia duk main PlayStation ke main apa kan. Masa tu kita nak minta ayah-ayah main peranan. Tolong main peranan masa tu. Ayah-ayah kata kat anak tu, "Hei, mak panggil tu." Jawab tu, mak panggil tu. Dia panggil, bini kita panggil, "So, mai Zat." Anak kita tak reti, "Hei, mak panggil tu." Pergi dapur tu. Tanggungjawab ayah-ayah suruh anak tu pergi kat mak. Boleh dapat salah. Tu tanggungjawab kita tu salah. Kalau tidak, anak dia tak reti hormat mak dia. Sama juga ibu-ibu yang ada di sini, suami kita panggil anak, "So, ambil Zat penyapu tu mai kat ayah." Ibu-ibu duk tengok anak kita duk relax. Ibu-ibu kena kata tu, "Hei, ayah panggil tu. Pergi kan. Ambil tu, ayah nak apa tu." Suruh salah. Kalau tak suruh, dia akan hilang hormat pada pak dia nanti. Faham ke saya duk kata tu? Memang duk buat dah kot tu. Memang duk buat dah kot tu. Tak apa-apa nak angguk pun nampak gaya tu. Tolong lah, minta tolong lah. Satu, yang tu kita sebut. Yang kedua, ayah ibu sekalian, saya nak sebut sikit dalam masa 2-3 minit. Tempat lain saya sebut dah, malah saya sebut di sinilah. Dalam Islam ada beberapa jenis binatang yang Nabi SAW tak bagi, minta maaf, Nabi SAW bagi kita bunuh. Benarkan kita membunuh binatang tersebut. Antara yang boleh bunuh, burung gagak boleh bunuh, burung lang boleh bunuh. Kalau jengking, skorpion boleh bunuh. Cicak boleh bunuh. Anjing gila, anjing tak boleh bunuh nah. Anjing gila boleh bunuh. Dia main menggila tu, bunuh. Dan binatang yang boleh dibunuh lagi, tikus. Tikus boleh bunuh. Tapi kita nak pesan, ayah-ayah nak bunuh apa binatang sekalipun, baginda pesan, "Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah." Kamu kalau nak bunuh, bunuh bagi elok. Sebab tu ayah-ayah kalau nak bunuh tikus, kita ambil contoh satu sudahlah, tikus. Nak bunuh tikus, minta tolong jangan duk rendam tikus dalam air. Tu seksa. Rendam tikus dalam air bagi lemah tu seksa. Duk tahan dia, duk letak dia tengah panas Ustaz oi. Pukul 12 tengah hari tinggal tengah panas tu. Seksa. Lempak dalam api tak boleh. Tidak ada makhluk boleh seksa makhluk lain dengan api, melainkan Allah sahaja yang boleh kan. Makhluk tak boleh seksa makhluk dengan api. Baling tikus dalam api, seksa. Jangan. Habis tu nak buat macam mana Ustaz? Allahu Akbar. Cara paling mudah, cari racun hak mana dia makan, piak terus cari tu dulu.
Satu. Kalau tak boleh juga, ayah ambil tikus tu, buh dalam uncang beras, ambil batu seketui, perak ketuk bagi mati tu. Hak tu tak apa. Uncang beras hak jernih tu kan. Hak plastik 5 kilo, 10 kilo tu. Buh tikus dalam tu, pegang tu, ambil batu besar satu, perak ketuk bagi mati tu. Hak tu tak apa. Sekali buang sekali dengan plastik-plastik tu lah. Dia kena tu, dia mati tu. Tak apa. Tapi kalau lempak masuk dalam air, seksa. Boleh ke no? Dan binatang yang tak boleh dibunuh antaranya burung hut-hut, tak boleh bunuh. Malaysia tak ada burung hut-hut ni. Malaysia ada tanya sama itu hut-hut ni. Saya. Lagi Ustaz yang tak boleh bunuh, lebah. Tak boleh bunuh. An-nahlu tak boleh bunuh. Lebah lah. Kemudian semut tak boleh bunuh. Malaikat semut yang memudaratkan kita, yang tu boleh bunuh lah. Tapi kalau semut tu duduk di sarang dia, duduk di luar rumah, duduk di pokok, kita tak dibenarkan bunuh je lah. Tak boleh bunuh. Habis tu Ustaz, biar lah. Ni ada setengah kawan kita, dia ambil spray tu, hak dalam rumahnya dia spray lah, sampai keluar kat pokok pun dia spray lah. Tak boleh. Dan di antara binatang yang tak boleh dibunuh lagi, katak. Tak boleh bunuh. Katak. Sebab tu ayah-ayah yang ada di sini, kalau katak duduk dalam kasut, dia masuk dalam kasut kita tu, kita ketuk sudah kasut tu, lepas tu lempak katak tu pergi sebelah. Jangan sepak, jangan terajang, jangan pijak. Tak boleh tu. Habis tu duk buat mengai Ustaz, kita cadang cari hak lain lah. Dia buat mengai katak kan, kita cadang cari hak lain lah, cacing ke apa kan. Hukum dia Ustaz, hukum dia saya tak tahu. Duk buat mancing ikan dengan katak tu saya tak tahu saya lah. Tapi kita cadang cari hak lain lah. Pasal Nabi tak pergi bunuh. Ayah-ayah, ibu-ibu kalau naik kereta, nampak katak duk lintas atas jalan raya, tolong elak. Jangan langgar. Ustaz, kalau terlanggar tak apa. Ni saja-saja langgar, jangan. Tengok katak lintas tu, Allah, katak-katak dia perak. Oh, jangan masalah, jangan. Jangan salah. Syekh Abdullah Fahim pernah pesan, dia kata, kamu kalau nak jaga kenderaan daripada aksiden, sama ada kamu belah orang ataupun orang belah kamu, dia kata jaga dua benda ya. Nombor satu, kalau mengantuk, lena lah. Bawa kereta mengantuk, dia kata lena lah, jangan duk gagah, lena lah. Dan nombor dua, apa saja binatang atas jalan raya, jangan langgar. Bewak ke, ulang ke, katak ke, kucing ke, anjing ke, walaupun binatang tu dah mati jadi bangkai, jangan langgar. Kerana bila kita menzalimi binatang tu akan berdoa supaya kita pula kena zalim. Itu jangan lah. Boleh ke no? Nah, lepas ni pekat-pekat jaga belakang lah. Mudah-mudahan boleh ke no? InsyaAllah sekalian. Jadi saya rasa cukup lah sekadar tu dulu untuk malam ini. Mudah-mudahan masing-masing ambil manfaat dan pengajaran insya-Allah. Saya tak sembahyang di sini kok no. Saya ada satu lagi kuliah ganti bulan lepas, tapi nak kena ganti malam ni lah, di Pinang Tunggai. InsyaAllah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Boleh ke cerita ni tu? Boleh, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz. Ya Allah.